Debbie, terima kasih. Pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah bermula 17 Mei ini mendapat reaksi pelbagai daripada orang ramai, terutamanya menjelang sambutan Aidilfitri. Dan untuk laporannya, kita bersama Jovinia Jim Lajim di Studio Berita RTM Sabah. Silakan Jovi. Baik Nurlela, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah bermula esok hingga 17 Mei ini mendapat reaksi pelbagai daripada orang ramai. Walaupun akur dengan keputusan tersebut, beberapa individu yang ditemui RTM melahirkan rasa sedih kerana tidak dapat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Aidilfitri. PKPB di Sabah ni memang wajarlah untuk diteruskan oleh pihak kerajaan. Ianya kerana bagi saya penting untuk mengekang penularan COVID daripada berleluasa. Tapi kita memohon agar pihak kerajaan dapat melonggarkanlah sedikit daripada SOP yang yang bakal dilaksanakan. Dekat 2 tahun sudah tidak balik kampung. Bukan kita tidak boleh balik, kita boleh balik kampung dengan kebenaran polis. Tapi kalau untuk yang berkumpul setahun sekali ini, kita beraya tanpa family. Bagi saya kan benda ni mungkin kita boleh buat di tempat yang red zone sahaja sebab kita mengambil kira kita punya keselamatan dan kesihatan. Tapi dia sangat-sangat bukan bilang tidak bagus, tapi dia menjejaskan ekonomi kita sebab dia kalau kita kasih semua bersyarat ni, kita ada yang lama sudah tidak balik kampung. Pelaksanaan PKPB di Sabah diumum Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam susulan peningkatan zon merah serta 33 lokaliti masih berada di bawah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kerajaan negeri melalui Pusat Bantuan Bencana terus menyalurkan bantuan bakul makanan kepada penduduk yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 33 lokaliti. Di Tawau, seramai 1,750 ketua isi rumah KIR di Kampung Titingan menerima bantuan berkenaan yang disampaikan Pembantu Menteri Keuangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bercakap kepada pemberita RTM selepas majlis penyampaian bakul makanan, Datuk Nizam yang juga Adun Apas berharap bantuan berupa barangan keperluan harian dapat meringankan beban penduduk sepanjang tempoh PKPD. Selain itu, beliau juga mahu penduduk di kawasan PKPD sentiasa mematuhi SOP agar penularan jangkitan dapat dibendung. Tidak ada cara lain lagi. Yang terbaik, yang berkesan ialah kita mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Iaitu kita jangan keluar daripada rumah. Kita keluar bila penting dan bila perlu sahaja. Kita sentiasa menjaga kebersihan dan juga memakai pelitup muka. PKPD di Kampung Titingan yang sepatutnya tamat 25 April dilanjutkan hingga 9 Mei ini berikutan masih berlaku penularan COVID-19 dalam kalangan penduduk. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah mengambil tindakan terhadap seorang peniaga yang didapati menggunakan alat timbang dan sukat yang tidak ditentusahkan. Tindakan diambil di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Pengarah KPDN HEP Sabah Georgie Abbas dalam satu kenyataan menjelaskan kesalahan tersebut dikesan menerusi Ops Pantau semalam. Operasi itu merangkumi pemeriksaan terhadap pematuhan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2021, bekalan dan harga barangan, jualan murah, barang tiruan serta tahap pematuhan premis terhadap prosedur operasi standard SOP, perdagangan dan pengedaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ia melibatkan 70 premis dan kompleks beli belah di sekitar Inanam dan Bandaraya Kota Kinabalu. Antaranya kedai runcit, restoran, peniaga pasar basah, hotel, kedai emas, spa dan beberapa pusat beli belah terkemuka. Orang ramai yang mempunyai sebarang aduan atau pertanyaan boleh menghubungi KPDN HEP Kota Kinabalu di talian tertera.
Langkah kerajaan memperkenal gelembung perjalanan bersasar atau travel bubble di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Mac lepas memberi sinar baharu kepada penggiat pelancongan. Ia membolehkan industri pelancongan tempatan termasuk di Sabah bernafas semula sekaligus menghidupkan semua rantaian sektor berkenaan. Gaya baharu melancong ini bagaimanapun memerlukan komitmen dan kefahaman tinggi mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat oleh pihak pengendali pelancongan dan pengunjung. Ikuti perkongsian wartawan Nur Amli Ibrahim. Gelembung perjalanan bersasar tertakluk kepada penggunaan perkhidmatan agensi pelancongan berdaftar, merangkumi khidmat pengangkutan dan penginapan. Dalam tempoh PKPP, pelancong luar masih tidak dibenarkan masuk ke Sabah, namun pelancong domestik dibenar bergerak mengikut pembahagian zon ditetapkan dengan SOP ketat berkuat kuasa 15 April. Sehingga kini 2 syarikat pelancongan di Sabah diberi kelulusan bagi pelaksanaan gelembung perjalanan di negeri ini. Memanfaatkan inisiatif berkenaan, Pusat Peranginan Sutra Harbour mula membawa pelancong domestik dari Sutra Harbour Resort dan Spa Kota Kinabalu ke satu lagi resort miliknya, Sutra Mantanani di Pulau Mantanani Besar, Kota Belud. Sejak bermula, kadar penginapan pusat peranginan ini meningkat iaitu melebihi 60% dan mencecah 90% pada hujung minggu. Pekerja-pekerja kami pun juga dilatih dan diberi taklimat yang teliti tentang SOP yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan. Ini untuk memastikan keselamatan bukan sahaja dari sudut pengunjung tapi juga dari sudut kami di sini yang menerima pengunjung yang datang kepada resort kami. Pengoperasian resort di Pulau Mantanani turut membawa impak positif kepada komuniti setempat. Saya menyeru kepada players, pengusaha pelancongan untuk kalau boleh memberikan keutamaan pembabitan serta penyertaan masyarakat setempat, dan ini semua akan sudah pasti memberikan pulangan yang baik kepada ekonomi. Kemasukan pembinaan pengusaha-pengusaha resort di pulau ini ada satu petanda yang baik dan ia boleh menambahkan pendapatan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk kampung yang punya kemahiran masing-masing. Kira syukur jugalah kepada yang pengusaha-pengusaha resort, dia bagi peluang kepada anak-anak pulau lah untuk yang kira macam bagi peluang untuk pekerjaan. Saya rasa dapat kerja lah sebab kalau sejak PKP ini susah juga kan. Sebab time tu saya part time saja untuk pengurangan kerjaan. Jadi saya berhenti selama 1 tahun. Happy lah dapat kerja balik. Janaan pendapatan melalui pengaktifan gelembung perjalanan bersasar ini membuktikan ia inisiatif tepat dalam tempoh pandemik. Merupakan trend popular telah diambil oleh negara-negara luar dalam mempromosikan pelancongan antarabangsa dengan menitik beratkan aspek keselamatan dan keselesaan pelancong. Dan bagi negeri Sabah, pemilihan negara seperti Singapura yang mempunyai nilai mata wang lebih tinggi sebagai satu bonus kerana ianya akan membantu menjadi pencetus ekonomi domestik kita. Pelaksanaan gelembung perjalanan adalah usaha membantu memulihkan ekonomi negeri dan negara serta membolehkan orang ramai bergerak ke lokasi lain untuk tujuan melancong. Justru patuhi SOP, jaga diri anda, keluarga anda serta orang di sekeliling anda. Kita jaga kita. Amli Ibrahim, Berita RTM. Kawasan perairan Sabah sentiasa dikawal rapi pasukan keselamatan khususnya anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang bertugas 24 jam. Ia antara lain bertujuan mengekang sebarang aktiviti rentas sempadan dan mematahkan cubaan masuk pendatang asing tanpa izin dari negara jiran. Tidak ada kompromi yang diterima oleh TLDM. Kita sentiasa menitik beratkan tahap kesiagaan dengan menentukan segala aktiviti dan juga perkara yang perlu dilakukan bagi menentukan kesiagaan aset kita dilaksanakan tanpa gagal. Datuk Sabri berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perbarisan hari ulang tahun TLDM ke-87 di Padang Kawat Markas Pangkalan Kota Kinabalu. Sambutan tahun ini bertemakan TLDM Siaga Kedaulatan Terpelihara. Menurut Datuk Sabri, selain memastikan kesiapsiagaan anggota pada tahap tinggi sepanjang masa,
TLDM juga memastikan semua aset berada dalam keadaan baik untuk terus kekal beroperasi di barisan hadapan. Perbarisan disertai 300 pegawai dan anggota TLDM diketuai Komander Syarul Adi Nur Bashar. Upacara berlangsung dengan pematuhan SOP ketat. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini dan saudara dapatkan maklumat vaksin COVID-19 daripada sumber sahih. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, kita kembali semula bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih.